Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini kita sambung mengenai kisah yang berlaku kepada baginda Rasulullah SAW dan para sahabat, yang mana baginda telah menyertai satu peperangan yang dipanggil dengan peperangan Badar, dan daripada peperangan tersebut Allah Ta'ala telah memberi kemenangan kepada tentera Islam, iaitu kepada tentera Badar. Di antara sebab kemenangannya adalah para sahabat dan juga Rasulullah SAW adalah orang yang menyerah diri kepada Allah, dan dikatakan bahawa dengan sifat takwa yang ada pada para sahabat menyebabkan Allah Ta'ala memberi kemenangan. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah fattaqullah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada tentera Badar, walaupun tentera Badar itu sikit bilangannya, tetapi dengan sebab bertakwa mereka kepada Allah, lalu mereka mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tentera Badar ini adalah tentera yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa arahan Nabi diikutinya. Dengan ketaatan itu membawa kepada kemenangan, yang mana Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada tentera Badar tadi. Dan tentera Badar itu mendapat kemenangan juga dengan sebab pertolongan Allah, didatangkan malaikat-malaikat. Maka dengan kedatangan malaikat itu, akhirnya Allah Ta'ala memberi kemenangan. Maka para sahabat ini penyerahannya kepada Allah Ta'ala itu cukup kuat, sehingga dia tidak takut walaupun 313 lawan dengan 1000 orang tentera musuh, tetapi Allah Ta'ala memberi kemenangan. Selepas mendapat kemenangan, ada tentera-tentera musyrikin Mekah yang menjadi tawanan perang. Maka bila ada tawanan perang ini, Nabi dan para sahabat bermesyuarat. Ini menunjukkan bahawa mesyuarat adalah satu sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sesiapa yang bermesyuarat, dia akan dapat pertolongan daripada Allah. Sehingga dikatakan bahawa satu-satu perkara, satu-satu pekerjaan yang tidak didatangkan mesyuarat akan ditarik keberkatan. Maka mesyuarat mendatangkan keberkatan, dan mesyuarat mendatangkan pertolongan Allah, sehingga dikatakan bahawa apabila ada satu kaum itu bermesyuarat, maka bala akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan macam itu, mereka bermesyuarat apa yang nak buat dengan tebusan ini. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab mencadangkan agar dibunuh sahaja, kerana mereka ini orang yang menentang Rasulullah. Mereka ini orang yang benar-benar memusuhi Nabi. Kalau tidak benar-benar memusuhi Nabi, masakan dia memerangi Rasulullah. Oleh kerana dia ini memerangi Rasulullah, memusuhi Rasulullah, maka dia telah jadi orang tawanan. Maka kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kita bunuh belaka senang. Sayyidina Umar ini orang Terengganu kata orang bekeng. Maknanya maka dia buat keputusan senang-senang bunuh sahaja. Pendapat ini ada sokongannya. Maka disokong oleh Sa'ad bin Mu'az dan Abdullah ibn Rawahah. Sokong, molek ya Rasulullah, kami setuju. Tapi ada sahabat lain yang tidak sokong. Umar, wahai Umar, di kalangan orang-orang tawanan perang ini ada anak beranak Rasulullah. Sayyidina Umar kata anak beranak kita ada juga. Sekarang ni kena tawanan perang, jadi kena begitulah. Nabi tidak menerima satu pandangan. Nabi tanya lagi pandangan yang lain, di antaranya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini mengemukakan cadangan dia. Dia kata, ya Rasulullah, mereka ni adalah kaum keluarga. Di kalangan mereka ada kaum keluarga kamu, dan di kalangan mereka ada kaum keluarga kami juga. maka anak beranak kita pun ada juga terlibat menjadi tawanan perang. Kalau kita nak bunuh, jadi kena bunuh belaka.
Jadi biar dalam keadaan macam itu, maka Sayyidina Abu Bakar mencadangkan bahawa Allah Ta'ala telah menganugerahkan kemenangan kepada kita. Apa kata saya berpandangan kita ambil tebusan daripada mereka, kerana kebanyakan daripada mereka ada yang daripada orang-orang yang kaya. Dan kita boleh mengambil manfaat daripada mereka. Dengan apa yang kita dapat daripada mereka boleh jadi sumber kekuatan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala memberi hidayat kepadanya, dengan sebab kita tidak bunuh mereka, kita buat baik pada mereka, dan dengan harta dia yang kita dapat, moga-moga Allah Ta'ala membantu kita. Jadi dicadangkan oleh Sayyidina Abu Bakar ini mengenai tebusan. Kita ambil tebusan daripada mereka. Maka disetujui oleh ramai sahabat, dan Nabi SAW mempersetujui pandangan Sayyidina Abu Bakar. Tapi Rasulullah dengan bijaksana tidak kata kepada Sayyidina Umar, apa pandangan kamu ini keras, tidak. Apa Sayyidina Umar, apa Rasulullah kata pada Sayyidina Umar? Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah melembutkan hati seseorang. Kadang-kadang seseorang itu Allah Ta'ala lembutkan dengan sifat lembut yang ada pada orang lain. Kadang-kadang Allah Ta'ala memberi seseorang itu patuh dan tunduk pada Allah dengan sifat ketegasan yang ada pada seseorang. Maka sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar ini dia macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia doa pada Allah, ya Allah Tuhanku, orang yang ikut aku ini dia daripada golongan aku. Ada pun yang tak ikut aku, yang menyembah patung berhala ini, aku serah kepadamu, sesungguhnya engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Ini cara Nabi Ibrahim. Memang Nabi Ibrahim tengok kaum dia sembah patung berhala, Nabi Ibrahim tak suka, kecewa. Tapi Nabi Ibrahim tak kata, ya Allah, ya Tuhanku, hancurkanlah umat aku yang sembah patung berhala. Tidak. Yang ikut aku dia pengikut aku, yang tak ikut aku, kalau engkau ampun lebih baik. Maka kata Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar ini dia mengikut macam Nabi Ibrahim alaihissalam dengan umat dia. Dan Sayyidina Umar, Nabi pun kata, kamu pula Umar macam Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ketika mana saja kaum dia menentang dia berkata kepada Allah Ta'ala, wahai Allah, jangan engkau biarkan seorang pun orang kafir ada di atas muka bumi. Maknanya Nabi Nuh kata gitu. Maka Rasulullah kata, mu ni Abu Bakar betul-betul macam Nabi Ibrahim, kamu ni Sayyidina Umar betul-betul macam Nabi Nuh. Kan hebat Nabi. Nabi tak tolak, tapi Nabi puji lagi Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalu akhirnya Rasulullah ambil pandangan Sayyidina Abu Bakar, maka dijadikan tawanan. Maka ada 3. Yang pertama, siapa yang ada duit maka kena bayar tebusan 4,000 dirham. Kalau tidak ada duit, dia ada ilmu. Kalau dia ada ilmu, dia ajar anak-anak kita, biar anak-anak kita pandai. Bila pandai, baru kita bebaskan dia. Tapi kalau dia duit tidak ada, ilmu tidak ada, dia kena bersumpah, dia kena berjanji tidak akan lagi memerangi Rasulullah SAW buat selama-lamanya. Maka pandangan ini kan nampak lebih lembut lagi dan memberi manfaat kepada Islam. Dan anak pun jadi pandai, harta pun dapat tebusan tadi, maka setuju. Sampai utusan hantar beritahu kepada orang Mekah, wahai orang Mekah, orang-orang tawanan kamu itu kalau kamu nak tebus, boleh tebus dengan duit. Orang Mekah ini, orang-orang musyrikin Mekah, dia ada satu sifat dia sayang dengan harta. Ada di kalangan mereka dia kata, aku tidak akan tebus anak aku, sekali-kali aku tidak akan biarkan duit aku ini, harta aku pergi ke tangan orang Islam. Masya Allah, dia sanggup. Siapa dia kata apa dia nak buat pada anak aku, biarkan ikut pandai dia. Dia boleh kurung, dia boleh tawan anakku ikut sepuas dia, tapi untuk aku nak bayar tebusan, aku tak akan bayar. Dia sayang pitih lagi pada anak dia. Ni ada orang musyrikin Mekah begitu. Lalu setengah daripada cadangkan, kalau macam itu jangan bayar tebusan, jangan keluar orang-orang Mekah pergi Madinah bayar tebusan. Begitu sekali tengah ada arahan macam itu, seorang keluar sembunyi-sembunyi dia keluar, naik kuda sembunyi pergi bayar tebusan anak beranak dia. Dia sedar kata jangan keluar, ni anak beranak kita jadi tebusan ni. Akhirnya dia keluar seorang diri bawa pitih. Berapa kena bayar? 4,000. Rupanya dapat tahu 4,000. Bila saja dia alik anak beranak dia ni seorang, dia pun khabar, saya tebus anak beranak saya. Berapa? 4,000. Orang lain kata anak beranak saya ada juga, saya nak tebus.
Yang ada duit terbus lah, yang tak ada duit maka kena tu. Maka di antara yang ditebus itu Amr ibnu Abu Sufyan, yang mana ayah dia dulu dikatakan bahawa tidak mahu membayar tebusan. Akhirnya dibayar juga, dikeluarkan dia daripada tebusan tadi. Dan hari ini kita sambung Abu Al-As ibnu Rabi', suami Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahawa di antara yang menjadi orang tawanan Nabi adalah menantu Nabi. Siapa menantu Nabi? Yakni suami kepada Zainab binti Rasulullah. Kerana anak Rasulullah ni ada nama Zainab, ada nama Fatimah, ada nama Ummul Kalsum, ada nama Ruqayyah, 4 orang. Jadi di antaranya Zainab ini, dia ini kahwin dengan seorang yang bernama Abu Al-As ibnu Rabi'. Dulu sebelum turun ayat boleh kahwin dengan orang kafir. Maknanya maka dia kahwin. Sebenarnya masa dia kahwin dahulu itu, dalam keadaan macam itu, Abu Al-As ini dia memang seorang yang baik. Sebab itu Nabi kahwinkan dia. Dan dikatakan bahawa dia ini Nabi kahwin kerana mak saudara Nabi yang bernama Kharijah binti Khuwailid. Kharijah kalau tidak silapnya, mak saudara Nabi ni ambil Al-As ini sebagai anak angkat dia. Dia pun kata, ya Muhammad, kahwinkanlah anak kamu dengan anak aku, anak angkat dia. Oleh kerana Nabi ni tidak mahu mengecewakan mak saudara dia, Nabi kahwinkan. Dan dikatakan bahawa Abu Al-As ini seorang yang baik, seorang yang jujur, dan dia ni seorang yang cukup amanah. Dia ini orang-orang Mekah nak simpan barang, ke dia simpan barang. Maknanya, dan bila dia simpan barang, orang minta balik, dia bagi, tidak pernah kurang. Dia memang jujur dan dia baik. Maka Nabi kahwinkan dengan Zainab. Tapi dia tak beriman, Zainab beriman. Zainab beriman kepada Allah. Lalu dikatakan bahawa Rasulullah telah memujinya dalam berbesan. Bukan berbesan tu, bermenantu. Rasulullah puji menantu, aku ni baik, tapi sayanglah dia tak beriman, tidak beriman. Maka ketika tercetusnya pemusuhan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Quraisy di Mekah, orang-orang Quraisy meminta supaya dia menceraikan isterinya Zainab, sebagaimana yang dilakukan oleh 2 orang anak Abu Lahab terhadap 2 orang perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi isteri mereka. Baik, sebelum daripada Al-As ini kahwin dengan anak Rasulullah, anak Abu Lahab pernah kahwin dengan anak Rasulullah. Tapi bila mana saja orang kata, menceraikanlah isteri kamu tu anak pada Muhammad itu, dia itu melarang orang menyembah patung-patung berhala ni, kamu ceraikan dia kata, aku boleh cerai tapi dengan syarat aku berkenan dengan perempuan ni, mu boleh tak cari, aku nak kahwin dengan perempuan ni, kalau mu boleh jadikan aku kahwin dengan perempuan ni, aku cerai, katanya. Akhirnya orang pun setuju, dia pun kahwin lah. Bila dia kahwin saja, dia ceraikan, dia pun kahwin seorang. Dan berlaku juga kepada Al-As ini. Katanya Al-As ini berkahwin dengan Zainab. Kemudian orang kata ceraikan Zainab. Dia kata, aku sekali-kali tidak aku menceraikan Zainab kerana aku dapati tidak ada wanita yang seistimewa macam Zainab. Jiwa juga Al-As ni. Maknanya dan aku merasakan aku tidak akan tukarkan isteri aku dengan wanita Quraisy. Kamu bagilah wanita-wanita lain, aku tidak mahu. Lalu dalam keadaan macam itu, dia tak mau ceraikan. Maka dikatakan bahawa tetapi dia menolaknya dan berkata, demi Allah, aku tidak akan menceraikan isteriku. Katanya Al-As tadi, tidak ada wanita Quraisy yang paling aku cintai selainnya. Ini dia. Maknanya menantu Rasulullah. Masa tu dia tak kena tawan lagi. Masih duduk Mekah tu orang suruh ceraikan, dia tidak mau cerai. Apabila dia ditawan, sekarang ni dia ada di Mekah, di Madinah, dia kena tawan pula. Dia menantu Rasulullah. Sebab tu masa Saidina Umar kata, bunuh belah ketawanan, orang kata jangan, anak beranak Rasulullah ada. Saidina Umar kata, anak beranak aku ada kok. Maknanya, tapi akhirnya pandangan Saidina Abu Bakar itu diterima. Lalu dia ditawan. Bila ditawan, Zainab menghantar kalung pemberian ibunya Khadijah di malam pengantinnya untuk menembus suaminya. Baik,
katanya menghantar di situ bukan Zainab yang pergi. Dalam kitab lain menceritakan bahawa Zainab telah menghantar utusan. Menghantar utusan. Lalu untuk menebus suaminya. Zainab ini ada di Mekah. Suaminya ada di kota Madinah menjadi tawanan. Zainab tak pergi ke Madinah. Zainab hantar untuk tebus. Bila hantar untuk tebus, sampailah dekat Nabi. Lalu dikatakan apabila Rasulullah SAW melihat kalung tersebut, hatinya menjadi amat sayu dan berkata kepada para sahabatnya, Nabi teringat dulu masa aku kahwinkan dia, inilah hadiah yang mak saudara dia bagi. Oleh kerana mu kahwinkan orang yang anak aku ini, baiklah aku pun hadiahlah. Maka dapat ke dia, dapat kepada suami dia tadi, lepas tu jadikan dia sebagai orang panggil hantaran. Jadi sebagai hantaran, maka jadilah milik Khadijah, milik milik Zainab kalung tadi. Jadi kalung itu berharga. Jadi bila saja ditebus, dia pun hantar, tolong hantar ke Madinah, hantar ke Rasulullah, ayah dia katakan nak tebus. Lalu dalam keadaan macam itu, Nabi tengok pun Nabi sedih. Lalu Nabi kata pada para sahabat, kata pada sahabat, sekiranya kamu semua berpandangan untuk membebaskan tawanannya, iaitu menantu Nabi itu, dan mengembalikan kalungnya, buatlah ikut andamu lah. Maka sahabat pun setuju, tak apalah, Al-As ini dibebaskan, kalung ini ambil balik kepada dia, tapi dengan syarat. Syarat dia apa? Beritahu kepada Zainab bahawa minta Zainab itu hantar ke kota Madinah, duduk dengan Rasulullah. Sebab suaminya tak beriman. Kalau suaminya beriman tak apa, suaminya tidak beriman, maka balik. Maka dibebaskan dia. Dibebas katanya masa dihantar ke kota Madinah, diiringi dua orang sahabat. Salah seorangnya Zaid bin Harithah, seorang lagi saya lupa dah. Zaid bin Harithah menemani Al-As ini pergi hantar, dan dia buat perjanjian, nanti kalau kamu sampai ke Mekah, nak tak nak mu kena serah isteri kamu tadi yang bernama Zainab itu untuk aku balik ke ayahnya, yakni Rasulullah, ke kota Madinah. Maka pergilah. Sampai ke sana, ada orang Mekah yang tak setuju. Di antaranya Hindun yang yang hok makan nanti akan datang, dia makan Sayyidina Hamzah punya tu. Hindun itu datang. Ketika dapat utusan itu, suami dia kata, sekarang ni aku dah berjanji bahawa kalung ini dapat balik, dan aku dah berjanji membenarkan kamu pergi ke jumpa ayah kamu. Maka bersiap sedialah. Maka ketika Zainab simpan-simpan barang, nak siap sedia ni, tiba-tiba datang Hindu. Aku dengar mu nak pergi ke ayah kamu kat Madinah. Katanya Zainab, tak ada, saya tak nak pergi sana. Kata Zainab dalam kitab Surah Ibn Hisham, aku tahu dah Hindu memang marah. Kalau aku kata aku nak pergi, dia akan tak benarkan aku pergi. Lalu Hindu pun kata, cakap betul-betul. Dia kata tak, memang saya tak nak pergi pun. Kaya Hindu kata begini, alah, kalau kamu nak pergi bagi tahulah. Kalau kamu nak duit bagi tahu, aku bagi duit. Kalau mu nak kenderaan, aku sediakan kenderaan. Kalau ada orang teman, aku akan sediakan orang teman untuk kamu pergi. Jangan malulah nak minta apa-apa. Nak tanya, mu nak pergi suruh ke ayah kamu? Dok, katanya. Kata Zainab tak pergi pun. Hindu pun balik. Kata Zainab, kalau kata aku nak pergi, memang Hindu marah. Sebab Hindu sangat marah Nabi. Sangat tak suka pada Nabi. Lalu dalam keadaan macam itu, ada seorang pemuda itu dihalang Zainab. Dia halang Zainab. Kata Al-As, suami dia kata, biarkan dia pergi, kerana aku sudah janji dengan ayah dia yang aku kena lepaskan dia. Maka pergilah dia. Lalu dalam keadaan macam itu, membenarkan Zainab berhijrah ke Madinah. Apabila sampai ke Mekah, Abu Al-As suaminya tadi menyuruh isterinya berhijrah ke kota Madinah untuk tinggal bersama bapanya Rasulullah SAW. Jadi dalam keadaan itu Rasulullah hantar dua orang sahabat jemput dia. Dan apabila Abu Al-As memeluk Islam, ketika hampir berlaku pembukaan Mekah, Rasulullah menyerahkan kembali isterinya berdasarkan ikatan perkahwinan yang pertama. Baik, akhirnya menantu Rasulullah ini dia beriman kepada Allah. Dia beriman juga kepada Allah Ta'ala, dan Nabi pun sentiasa doakan menantunya. Dan ketika Nabi berada di kota Madinah, Nabi tetap memuji Al-As ini seorang yang baik, dia seorang yang jujur. Lalu diceritakan bahawa ketika berlakunya pembukaan kota Mekah,
Abu Al-As ini dia tidak ada di Mekah katanya, dia ada di Syam. Maka dia balik, dalam perjalanan balik Nabi dah buka dah kota Mekah. Maka dalam perjalanan balik dia ditahan oleh orang Islam. Orang Islam dah menang dah kota Mekah dah. Orang Islam pun tangkap dia bawa barang banyak, dia rampas habis-habis barang-barang Al-As ini. Orang Islam rampas. Bila rampas ini, dia mengadu ke pak mertua dia ni, Rasulullah ni. Dia tak beriman. Dia mengatakan bahawa anak buah kamu ataupun kata sahabat-sahabat kamu ni rampas barang-barang aku. Kalau anak buah-buah kamu ni, sahabat kamu rampas, hilang kepercayaan orang pada aku, katanya Nabi. Kata dia pada Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahawa kamu sudah tidak beriman. Yang pertama nak memberitahu, sekarang ini dia jatuh dah hukum, dah turun dah, maknanya kamu dikira tercerai dengan anak dia. Sebab apa? Sebab orang Islam tidak boleh kahwin dengan orang musyrikin. Dulu tak apa, dah turun ayat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baiklah, kalau macam tu aku akan serah balik barang-barang kamu. Sebab apa? Katanya Al-As, aku minta barangku tu yang sahabat kamu rampas, sebab sebenarnya di antara barang-barang itu ada hak milik orang-orang Mekah. Nanti kalau aku balik, orang tidak percaya pada aku. Selama ni aku menjaga kejujuran aku. Jadi kalau aku diberi, nanti aku akan serah pada orang lain. Rasulullah kata tak apa, kalau macam tu aku minta kepada sahabat, aku akan beritahu sahabat, akan serahkan. Lalu Nabi panggil sahabat, wahai sahabat, mana-mana yang rampas barang Al-As ini, serah balik. Dan Nabi mengatakan para sahabat, jangan ambil sikit pun, semua beri belaka pada dia, jangan tinggal sikit pun. Maka ketika dia pergi ke kota Mekah, orang pun tengok, dia pun balik, dia pun bagi habis hadiah-hadiah ataupun orang-orang yang amanahkan dia bagi, sampai dia tanya, ada lagi tak yang tak dapat? Semua dah dapat. Kalau sudah dapat, aku nak bagi tahu kamu. Orang tanya dia, apa dia? Aku nak mu dengar molek-molek. Dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Dia mengucap 2 kalimah syahadah tu depan orang-orang musyrikin Mekah, bukan depan Rasulullah dulu. Dia mengucap dulu 2 kalimah syahadah. Lepas tu orang pun tanya, kamu dah beriman dengan Muhammad? Ya. Aku nak ceritakan bahawa barang-barang kamu dapat balik ini dengan sebab kemuliaan Muhammad lah, dengan sebab kemuliaan Rasulullah lah. Kalau tidak kerana Rasulullah, barang-barang kamu tak dapat balik. Sebenarnya barangmu ni dah kena rampas dah. Tapi bila aku beritahu kalau kamu rampas barang aku, kamu semua tak percaya tentang kejujuran aku. Akhirnya Muhammad kata, Rasulullah kata, beri balik. Maka dia beri balik. Maka selepas ini aku nak tunaikan kejujuran aku ini, maka aku nak beriman kepada dia. Dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian dia balik jumpa Rasulullah. Bila balik jumpa Rasulullah, dia kata, saya dah beriman dengan Rasulullah. Rasulullah yakin, percaya dia beriman. Dah anak dia ni menantu dia ni macam mana? Lalu Rasulullah kahwinkan balik. Masuk kahwin balik, suruh dia duduk bersama, menyerahkan kembali. Nabi pun panggil anak dia, beri kepada, sekarang ni kamu boleh duduk sama. Boleh tak kahwin semula ke tak kahwin semula? Tidak. Kira jadi ikat, duduk sekali gitu selalu. Tidak melakukan perkahwinan yang dahulu. Dikatakan bahawa berdasarkan ikatan perkahwinan yang pertama tanpa mengangkat akad yang baru. Di sini ada hukum. Apa hukum dia? Begini, kalau orang kafir tidak beriman, non muslim lah, dia tidak beriman, suami isteri tidak beriman. Bila suami isteri tidak beriman, tiba-tiba dia jumpa seorang, dia pun nak mengucap 2 kalimah syahadah, masuk Islam, maka dia mengucap 2 kalimah syahadah, kedua-dua kira sebagai suami isteri, tak perlu kahwin lagi. Walaupun dulu dia kahwin cara agama dia, tak kira cara agama macam-macam cara. Maknanya tidak. Sebab tu dalam kitab fiqh mengatakan perkahwinan orang kafir itu sah hukumnya. Apa maksud sah? Ini maksud dia. Kalaulah katakan suami isteri tak beriman, tiba-tiba suami saja masuk Islam, isteri tidak masuk Islam, maka sendirinya tercerai dia. Bila tercerai, maka berlaku iddah. Apa makna berlaku iddah? Bermakna 3 kali suci wanita tadi. Dalam 3 kali suci tadi, tiba-tiba wanita tadi masuk Islam. Sebelum habis 3 kali suci, maka tak perlu akad. Tapi kalau lepas 3 kali suci, kena akad nikah mula.
Kerana dikira sudah abi edah. Itu maknanya hukum. Maka Nabi panggil Al-As ibnu Ar-Rabi' ini, duduk. Orang Mekah puji dia, memang orang baik, semua puji dia. Nabi pun puji dia walaupun dia tak beriman. Baik-baik dia pun pergi perang juga. Kerana apa? Kerana perang Badar itu dipaksa oleh orang-orang musyrikin Mekah supaya pergi keluar menentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antaranya kisah Abu Al-As ibnu Ar-Rabi'. Dan yang di antara orang yang ditawan ialah Suhail ibnu Amru. Suhail ibnu Amru ini dikatakan bahawa dikenali dengan Abu Yazid. Dan dia ini dalam perang Badar, dia di antara ketua pemimpin musyrikin Mekah ataupun di antara ketua perang. Dan dia di antara orang yang hebat. Dan dia juga mengetuai Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah yang berlaku gencatan senjata. Lalu dalam dikatakan bahawa dia ini orang yang baik, sepak Islam, tapi masa tu dia memang orang yang kuat kata ke Nabi, cukup kuat mencela Nabi. Maka Suhail ibnu Amru dia adalah salah seorang pemidato. Orang-orang Mekah kalau dia pandai berpidato pun dia tak akan berani lawan Nabi. Kerana ada kisah di Mekah seorang, bila dia bermesyuarat, dia panggil seorang yang paling hebat berpidato untuk berlawan dengan Nabi. Maka satu hari Nabi duduk di hadapan Kaabah, tiba-tiba lelaki yang pandai berpidato itu datang jumpa Rasulullah. Dia kata dia mau bercakap, dia mau berlawan dengan Nabi, mau berhujah. Maka ketika itu Nabi, dia kata, aku nak cakap ni, nak dengar tak? Nabi kata, aku dengar. Cakaplah. Dia pun cakap. Nabi diam saja. Nabi angguk. Orang tengok daripada jauh. Kalah dah Muhammad. Maknanya baru tahu kita atau orang paling hebat berpidato. Kalahlah Muhammad katanya. Maka dia tengok daripada jauh, dia bercakap, Nabi pun angguk. Lepas tu Nabi diam. Nabi tengok dia, memang seolah-olah macam tak ada hujah Nabi. Habis dia bercakap, Nabi tanya, sudah habis kamu bercakap? Dia kata, ya sudah habis. Izinkan saya bercakap? Dia kata, silakan. Nabi membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pun baca 1-2 ayat saja Nabi baca. Nabi baca 1-2 ayat, Nabi pun lari termenung dia, jadi macam orang bodoh. Termenung dia. Orang pun kata, kenapa dia jadi macam tu? Maka orang pun tanya dia, apa yang Muhammad baca pada kamu? Masya Allah. Maknanya dia kata apa? Dia kata, haza laisa min kalami bashar. Ini bukan daripada percakapan kalam manusia biasa. Aku tak pernah dengar kalam macam ini, sehebat macam ini. Lepas tu orang pun tanya, jadi termenung tak kata benda. Orang pun kata, lah kena sihir dengan Muhammad setara. Maknanya kena sihir tu. Itu baru 2-3 ayat Nabi baca tu. Padahal dia ceramah ke Nabi komen lama lagi. Tapi hak ni pemidato Suhail ibnu Amru ni, dia memang pemidato tapi tak berani lawan Nabi, jauh-jauh je. Jauh-jauh je berlawan dengan Nabi, kata gini. Maka dia ni seorang pemidato yang hebat katanya. Dia pemidato Quraisy, dan juga dia sastrawan. Dia pandai kata-kata yang hebat. Lalu dalam keadaan tu, dalam waktu yang sama, bila ceramah kata ke Nabi, Masya Allah, tak ada benda lain. Itu dia kata ke Nabi. Jadi menyakitilah. Nabi ni tahu hak ni Suhail ibnu Amr ni kata ke Nabi, tapi Nabi sabar je. Biarlah, dia kata sahabat-sahabat marah. Apa Nabi kata? Dia bukan kata pada kamu, dia kata pada aku. Biarkanlah. Hari seorang tu Allah geram sungguh, sedap sangat kata ke Nabi, tapi Nabi tak beri. Akhir kali panas sangat, Saidina Umar datang. Ya Rasulullah tahu tak Suhail ibnu Amr ni kata ke Rasulullah macam-macam. Biarkan saya, serahkan saya, biar saya cabut 2 batang gigi dia, kata Saidina Umar. Biar saya cabut 2 batang gigi dia. Maknanya kerana sesungguhnya mulut dia ini sangat terlupa. Kalau saya cabut 2 batang giginya, saya percaya dia tidak akan berani berpidato, berceramah, mencela kamu buat selama-lamanya. Masa tu Saidina Umar marah sungguh. Orang lain marah juga, tapi Saidina Umar ni dia beken sikit, tak boleh, tak tahan. Maknanya lalu dia kata, dalam riwayat lain kata, biar saya tapor dia, katanya.
Biar saya tapa, biar cabut 2 batang gigi. Hak ni dalam kitab ni kata biar saya cabut 2 batang gigi dia. Kalau Rasulullah benar, dia cabut sungguh saya nama maknanya. Lalu dalam keadaan macam tu Rasulullah kata tidak. Rasulullah tidak benarkan. Biarlah orang nak kata pun. Sebab itu kita, kalau orang kata kita, biarkan dia kata. Sebab apa? Sebab dia beri pahala percuma pada kita. Maknanya dia nak pandai dia lah nak kata benda kita, dan kita tak luar pun kita boleh tidur, kita boleh makan, kecuali dia kata kita pesang kita, itu lain lah. Kita kena tolong sekat kau tak pesang sama aku, maknanya boleh tahan. Tapi dia kata kita tak usah fikir. Ini pernah berlaku pada Nabi. Ada seorang penceramah, dia ceramah tak ada benda lain, dia kata ke Nabi saya, namanya Suhaib ibnu Amru. Lalu dalam keadaan tu Saidina Umar minta, kalau boleh biar tak apa, biar cabut 2 batang gigi. Apa Rasulullah kata? Aku tidak mengkelar sesiapa. Aku ini bukan tugas untuk membalas ataupun mengata pada orang, tidak. Sekiranya aku melakukan, kalau aku buat macam dia kata aku kata dia. Maknanya saya Allah Ta'ala akan balas juga aku. Allah Ta'ala balas juga aku dengan perbuatan yang serupa sekalipun aku seorang Nabi. Allah Ta'ala boleh membalas juga aku. Aku pun akan kena bala. Maknanya apa? Dia kata pada aku, yakni kata pada Rasulullah, Allah Ta'ala boleh timpa bala pada dia. Serah pada Allah je. Tapi apa yang berlaku pada Nabi? Ada Nabi doa bala? Tidak. Lalu Nabi mengatakan bahawa semoga kelak, Nabi kata, semoga akan datang dia akan mendapat kedudukan yang kamu tak jadi nak cela dia. Satu hari nanti kata Rasulullah, mu tengoklah Suhaib ibnu Amru ini, dia akan dapat satu kedudukan yang dia akan gunakan lidah dia ini mempertahankan Rasulullah. Satu hari nanti kamu akan tengok, kamu rasa bangga, dan mu akan tengoklah hari ini dia cela aku, esok dia pertahankan aku. Rasulullah siapnya doa lagi. Ni kata-kata Nabi. Bila Rasulullah kata gitu, saya namusnya kalau Rasulullah dok khabar gitu, boleh sakit lah Suhaib. Maknanya Suhaib ni dia memang pandai berpidato. Lalu dalam keadaan macam itu, satu hari dia jadi orang tawanan. Bila jadi orang tawanan, Saidina Umar tengok dia, Allah gerang Saidina Umar. Ni hak masa Mekah ni kata ke Nabi para orang ni, tapi tak ada arah lah, Rasulullah tak benar kata. Maka sebenarnya Rasulullah ada beri arahan kepada semua sahabat, jangan kamu memukul para tawanan, dan jangan kamu cederakan, dan bagi makan kepada mereka. Disebut dalam kitab Sirah Ibnu Hisham menceritakan bahawa ada seorang tawanan, mereka mengatakan bahawa kami diberi makanan yang enak-enak, sedangkan para sahabat hanya makan buah kurma saja. Sehingga kami merasakan patutnya kamilah makan makanan dia lah makan makanan kami. Kami pernah kata kepada para sahabat Muhammad, ini sahabat Rasulullah, ambillah makanan ini, makanan saya lebih baik daripada kamu. Rasulullah dia mengatakan tidak, kerana sesungguhnya Rasulullah telah memesan kepada kami agar berbuat baik dengan orang tawanan. Masya Allah, ini Rasulullah. Lalu dalam keadaan macam itu, sahabat tak berani. Bila dia kena tawan, Saidina Umar tengok, Allah ni kena tawan. Sebaik Rasulullah pesan, jangan apa-apa kata dia. Kalau Rasulullah tak pesan, bukan 2 batang, saya rasa 10 batang cabut. Maknanya dia kata ke Nabi, Saidina Umar tak boleh orang kata ke Nabi. Lalu dalam keadaan macam itu, Mukhraj ibnu Hafs datang untuk menembusnya. Jadi Mukhraj ini, dia ini sahabat baik masa duduk di Mekah. Jadi dia ini nak kata apa, pengiring dia. Bila mana sahaja dia berpidato, ni ada. Jadi bila dia kata ke Nabi, ni tukang sorok ni kata ni, tiba-tiba dia tengok kawan baik dia kena jadi tawanan. Baik dia pergi ke Madinah. Bila dia pergi ke Madinah, dia kata benda, dia kata saya datang ini untuk menebus Suhaib ibnu Amru. Apabila mereka bersetuju dengan kadar yang perlu dibayar, maka okey, baik, kamu nak tebus 4,000 dirham kena bayar. Katanya Mukhraj ini, saya mana ada piti 4,000 dirham. Ginilah, saya nak Suhaib bebas
letak saya jadi tawanan, apa asal Suhaib bebas? Oh begitu. Maknanya kasih pada kawan dia ni, akhir sekali kalau mau nak 4,000 dirham, kawan ni mari nak tebus, pada habis tidak ada tayang, mari nak tebus. Kata dia boleh 4,000 dirham. Dia kata saya datang dari jauh ni, saya ingat nak minta dia balik sebab dia ni orang yang hebat, orang yang mulia di kalangan kami dan kami perlukan dia. Tapi 4,000 dirham kami tidak ada duit. Tapi saya nak dia bebas. Kalau macam itu, saya minta biar saya jadi tawanan, bebaskan Suhaib ibnu Amr ini. Maka sahabat pun setuju. Baik, kalau mu sanggup, aku bebaskan dia. Dia pun pergi. Suhaib ibnu Amr ni orang ada duit. Masih nak dia kata dia dibebaskan, dia kata mu ingat kiri mu tebu aku pula. Kata Suhaib ini. Lalulah Allah Taala merealisasikan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai Suhaib. Baik. Katanya diceritakan bahawa ketika Suhaib ibnu Amr ini balik, dia teringat sahabat dia Mukhraj ini, Ibnu Habs ini, dia pun kata sekarang ni dia sanggup menjadi tawanan kerana menyebabkan aku bebas, maka dia ambil duit 4,000 dirham, dia hantar ke sana, akhirnya sahabat dia dibebaskan juga, tebuskan juga dengan cara macam itu. Akhirnya ternyata benar, dia masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam apabila Rasulullah SAW wafat, maka penduduk Mekah ingin murtad, dan akhirnya katanya dia masuk Islam. Saya lupa dah macam mana dia boleh masuk Islam. Dan bila dia masuk Islam saja, dia memang gunakan lidah dia mempertahankan Rasulullah. Dia puji Nabi, dia mencerita tentang kebaikan Nabi dan sebagainya, sehingga bila Rasulullah wafat, maka bila Rasulullah wafat ada orang-orang yang nak jadi murtad. Jadi serba salah. Dah Rasulullah wafat ni macam mana? Zakat nak bayar ke tak mau bayar? Sembahyang ni Nabi je boleh jadi imam, orang lain tak ada, sebab masa kita dengan Rasulullah, dulu Rasulullah jadi imam. Macam-macam persoalan yang ditimbulkan. Jadi mereka sudah mulai gagu-gagu bila mana Rasulullah wafat. Lalu Suhaib pun bangun berpidato. Suhaib bangun berpidato. Kat mana orang pertikaikan Rasulullah? Kat mana dia pun pergi dia berpidato. Mana-mana sahabat yang susah hati, yang rasa bolak-balik hati, dia akan pergi berpidato, menyebabkan sahabat jadi tak jadi nak tinggalkan Rasulullah. Maka Saidina Umar tahu, Masya Allah, Suhaib ini banyak berjasa dengan Islam. Akhirnya Saidina Umar lah yang banyak memuji Suhaib ibn Amr. Orang kata dah, mu tengoklah Rasulullah kata, akhir kali dia ni orang yang dipuji oleh orang ramai. Ternyata Suhaib ibnu Amr ini dipuji oleh orang ramai sahabat lain, kerana dengan hasil dia berpidato, ramai sahabat tak jadi nak murtad, ramai sahabat kembali kepada Sayyidina Abu Bakar, beriman kepada Allah Taala. Lalu beliau berkata selepas mengucapkan pujian kepada Allah dan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni pidato Suhaib ibnu Amr. Jadi Suhaib ibnu Amr ini dia pergi ke orang ramai, dia tenangkan orang tentang kewafatan Nabi. Lalu dia kata, wahai manusia, sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Man kana ya'budu bi Muhammadin annahu qad mata. Sesiapa yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat Muhammad sudah wafat. Muhammad itu sudah wafat, dan sesungguhnya sesiapa yang menyembah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala itu hidup dan tidak mati. Man kana yu'minu billah innahu huwa hayyun la yamut. Maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu hidup dan tidak menerima kematian. Tidakkah kamu semua mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Allah Ta'ala telah turunkan ayat bahawa Muhammad akan mati dan kamu semua juga akan mati. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Sesungguhnya Muhammad tidak lain, dia adalah seorang rasul, hanya seorang rasul yang sudah didahului oleh beberapa rasul yang lain. Kalau rasul yang lain wafat, maka Muhammad juga akan wafat. Maka demikianlah, kalau Muhammad mati ataupun terbunuh, takkan kamu nak jadi kufur kepada Allah. Itu di antara pidato Suhaib ibnu Amr. Akhirnya dengan pidato Suhaib ibnu Amr, orang dapat menjaga akidah
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita sambung akan datang minggu depan kisah Al-Walid ibnu Al-Walid, ayah kepada Khalid Al-Walid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.